Di Wanita hari ini, kami bawakan menu ketam kepada anda pada hari ini. Kalau tadi saya ada katakan kepada Uyaina, biasanya saya masak lemak ketam tu, guna ketam inilah, ketam bunga. Ya, Chef? Saya bersama Chef Asma pada hari ini. Chef bawakan satu menu yang cukup istimewa, sup ketam Thai. Apa istimewanya, Chef, sup ketam Thai ni? Okey, yang istimewanya senang sebab senang cara membuat dia ya. Kalau kita tak nak tumis pun tak apa, terus masuk dah. Okey. Dan bahan-bahan kita gunakan yang biasa, sukalah ada rasa masam kan. Macam tu. Okey, antara bahan-bahannya, Chef? Bahan-bahannya minyak tadi saya dah masukkan sedikit minyak dan saya tumiskan bawang putih yang dicincang dicincang kasar. Sikit je minyak, kalau tak nak letak minyak pun tak apa just masuk je. Lepas tu ni semua jangan risau kan, saya kata tadi masuk je kan. Dah nampak dia dah naik bawah. Masukkan ketam terus ya. Ya, ketam tu pastikan bersihkanlah dulu ya. Katakan yang nak letak seko pun boleh, dan bersihkanlah dulu. Kalau yang besar pun boleh. Saya biasanya kalau buat sup saya suka yang kecil-kecil. Isi dia rasa macam manis sikit kan. Okey, bercakap mengenai cara nak pilih ketam tu, Chef, ketam bunga ni terutamanya. Kalau di pasar memang banyak, tetapi ada kalanya kita lihat warnanya oranye, ada kalanya biru. Macam mana kita nak pilih ketam bunga yang segar? Okey, ketam bunga yang segar kat belakang tu nanti kan ada dia punya tepi, dia punya ni yang kita tak bersih. So you tekan dia. Kalaulah tekan dia lembik-lembik itu ketam tu ketam dah lama lah. Dia pejal apabila dia pejal isi dia banyak. Itu saya tips dia, kalau saya tekan lembik-lembik itu isi dia dalam kurang. Dia kena pejal. Macam tu. Dan tengok pada dia punya kulit dia lah, warna dia dah bau dia ya. Maksudnya warna biru itulah yang segar ya, Chef? Ya. Okey, lagi satu, ada yang berpendapat juga kalau nak pilih ketam, pilihlah ketam betina. Kenapa tu ya, Chef? Ketam betina isi dia banyak. Okey, ada telur-telurnya sekali. Dengan telur-telurnya sekali ya. Okey, seterusnya, Chef, masukkan bawang. So, masukkan semua bawang-bawang ni. Bawang ni kalau kita nak tumis sekali awal tadi boleh ke? Boleh juga. Saya biasanya kalau macam ni untuk buat sup, saya orang kata campurkan semua sekali je ya. Tak perlu nak tumis pun tak apa, sebab nanti dia mendidih, dia akan bau dia tu akan aroma dia tu akan naik lah baunya. Kalau lah penonton pun boleh bau, memang bau ni sedap dah. Bawang putih je tadi nak bagi bau dia wangi. Okey, lepas tu kita letakkan serai. Serai. Lepas tu inilah bahan-bahan ya. Ada serai, ada apa nama ni? Halia. Saya letak je. Orang kata pahit kan, letak tak ada pahit apa, letak je sikit je. Okey. Itulah maksudnya kita tak payah tunggu dah mendidih baru nak letak daun limau, maksudnya boleh letak dari awal lagi ya, Chef? Okey. Betul. Lepas tu ni masuk je semua ni. Selepas tu ini kita akan letakkan kemudian sikit ya. Okey. Sebab kita rebus ketan ni pun sekejap je kan. Dia lebih kurang dalam 10 atau 15 minit dah masak dah. Okey. Ni apa jadi ya, Chef, kalau terlebih masak ketam ni? Isi dia agak pejal sedikit. Punya ni ya. Baik. Selain daripada tu kan, Chef, selain daripada sup kan, ketam bunga ni sesuai untuk lauk apa lagi? Ketam bunga boleh dibuat masak lemak, masak sos tiram. Contohnya ya, katakanlah saya tak nak masak rebus macam ni untuk buat sup apa semua kan. Jadi saya kukus. Okey. Jadi kukus, mungkin dalam menu kukus you just orang kata, sebab masak ni orang kata senang je sebab dalam istilah kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita nak letak apa pun semua boleh kan. Jadi kalau you suka, katakanlah kita nak buat kukus kan. You all boleh campur je semua bahan-bahan tadi, satukan dalam mangkuk, katakanlah sos tiram. Bahan-bahan ni semua campurkan. Sos tiram and then ni sos ikan ni sos ikan ataupun sos sotong untuk bagi menambahkan rasa dia. Okey, masukkan sikit dalam mangkuk ke apa semua, gaulkan sekali, kita curah di atas ketam tu, kukus. Okey. Ni saya kukuskan sekali dengan bekas-bekas ni. Kepada yang kurang sup. Kalau saya suka sup. Yang ni boleh kukus. Okey. Dan boleh hidang terus kan. Baiklah. Sebenarnya kalau kita tengok ketam ni, kalau macam ikan nak siangnya ada caranya. Kalau udang mudah saja kan. Tapi kalau ketam ni dah beli, tetapi nak siang tu susah. Mungkin Chef ada tip-tipnya. Senang je. Lupa nak bawa ketam yang seekor tadi ya. Nak tunjuk cara siang tadi ya. Sebab saya biasanya kalau beli ketam, saya tak bagi orang kedai tu buat sendiri ketam tu. Saya suka ni contohnya dia macam ni lah. Saya ambil kat sini sikit kan. Boleh, Chef. Kan dia kat bawah ni.
Aha. Lepas tu D yang kata yang tekan bawah tadi tu. Lepas tu kita tarik dia keluar. Lepas tu dia punya mampak kotor-kotor dia tu. Buanglah dia ya. Macam tu dan bersihkanlah. Kena bersih lah tepi-tepi ni macam lendir dia apa semua tu kan buang lah ya. Kita nampak hitam-hitam punya tu buang. Telur dia tu ambil lah. Okey, itu antara rahsia tip-tipnya. Dan satu lagi kalau nak makan senang ketuklah dulu ya. Ketuk dengan lesung. Okey, barulah senang nak buka ya nak makan. Okey baik chef, dah nak siap ke ni? Ya, sekejap lagi dia punya ni. Oh, sekejap je lagi dia akan mendidih dia punya ni. Okey. So ni untuk bagi menambahkan aroma dia kita masuk sikit cili apa nama ni? Cili flakes. Okey, kalau you rasa nak pedas you bubuh je lah lebih saya lah tu Saya orangnya. suka rasa dia punya ni. Ni pun dia dah nak mendidih dah ni. Sekejap lagi siap lah tu. Lepas tu ni masam. Nak bagi dia masam-masam sikit. Letak ni dia masam-masam kita sikit tengok, kan. chef. Okey. Kan? Okey, saya tak sabar nak tunggu sup ni dah siap. Lepas ni kita akan kembali dan tengok hasilnya. Tapi tadi kita ada tanyakan kepada chef tentang cara pembersihannya. Jangan risau, kami kongsikan kepada anda video cara bersihkan snow crab. Ayo kita saksikan. Terima kasih. Terima kasih Hawa dan Chef Asma atas perkongsian tadi. Wah, terliur sebenarnya saya tengok Chef Asma masak sup ketam tu. Dan difahamkan juga, sup ketam ni kan ada banyak khasiat tau. Dikatakan daging ketam mengandungi zat fosfor yang berperanan penting dalam melindungi tubuh dari pelbagai penyakit seperti osteoporosis dan juga radang sendi. Kalau tadi kita dah tengok dah demo masakan sup ketam, seterusnya kita nak bersama dengan Nur Alisa Ann Mat Samian dari Cengkerang Seafood Jumble yang berada dalam talian sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Panggil Alisa ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Ya, boleh panggil Alisa, boleh. Okey, Alisa, hari ni Alisa nak kongsikan dengan penonton semua cara untuk membersih snow crab, betul? Ya, betul. Okey, kalau tadi Chef Asma tak sempat nak tunjukkan kepada kita secara terperinci, mungkin Alisa boleh kongsikan macam mana sebenarnya kita nak membersihkan snow crab ni. Okey. Okey, Alisa, silakan. Okey, daripada saya tak nampak videonya. Sekejap lagi dia akan masuk VT tu. Tapi mungkin Alisa boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, untuk snow crab ni, dia saya ambil daripada yang live punya lah, daripada negara Jepun. So kita import terus daripada Jepun dan dinamakan Hokkaido snow crab lah. Wow. Setengah orang akan panggil dia queen crab. Okey, so kat sini boleh nampak macam mana kita bersihkan ketam tu. Dia punya kulit agak liat. So kita kena hati-hatilah untuk kopek dia. Pasal kalau kita terlebih tekan, dia akan crack lah dia punya kulit. So bila buka tu dalam tu sama juga macam flower crab tadi. Dia ada insang dia yang perlu kita bersihkan semua. Okey, so tapi kaki dia kat sini dia ada 10 kaki lah. So 2 kaki tu adalah penyepit yang besar. Wow. Kalau nampak kat yang bahagian depan tu dia punya penyepit yang besar, yang belakang yang panjang-panjang tu dia punya 8 kaki yang biasa lah. Wow. Okey. Snow crab ni dia punya habitat dia hidup dalam laut yang sejuk dan dalam. So kebanyakannya dia daripada Atlantika Barat Laut, Pasifik Utara dan Alaska lah. Tapi daripada yang pada saya punya, saya ambil daripada Jepun punya. Nama dia Hokkaido Snow Crab. Wow. Yang tu nampak kita dah bersihkan dan kita steam. Kebanyakan untuk snow crab ni kita customer saya dia akan pilih untuk steam saja. So rasa dia punya manis, dia punya lemak, dia punya masin, tak ada masak campur dengan lain-lain bahan. Wah, Alisa sebut dia punya rasa-rasa tu pun tadi dah buat saya terliur dah. Besar betul ya snow crab ni tadi? Yes. Dia punya berat seekor lebih kurang 1 kilo. Wow. Okey. 1 kilo. Tapi rasa dia memang sedap. Itulah tak sabar nak rasa sebenarnya dalam talian. Lah pula kalau kat depan saya ni kan seronok boleh rasa. Okey. Kita pergi masa datang sini. Okey, Alisa. Seterusnya Alisa nak kongsikan tentang demo masakan mud crab, masak the butterman. Ya, saya betul. Okey, jujur kan ni first time tau saya dengar the butterman ni. Sebenarnya the butterman ni masak apa?
Dia butterman ni adalah saya punya signature flavour dekat cengkerang seafood jambal. Okey. Dia punya base adalah butter dan susu fresh milk dengan susu evaporated. So kita masak, kita buat dia punya production. So bila ada order, kita ambil paste kita terus masukkan dengan ketam mud crab ke ngailas ke apa-apa pun flavor yang customer nak lah. So kat sini boleh nampak kita punya mud crab yang saya dah siang dan bersihkan. So mud crab ni dia punya kulit tebal lah, tak sama dengan snow crab tadi. Snow crab tadi kulit dia nipis dan lihat, yang ini dia keras. So kita kena pecahkan dulu dengan nutcracker ke untuk senang untuk makan bahagian kaki dia lah. Okey. Yang ni the butterman. Wow. Antara top sales dekat cengkerang lah, the butterman memang paling tinggi rating dia. Permintaan yang tinggi. Baik, kalau ada dalam kalangan penonton sekarang ni kan yang nak cuba membuat resepi butterman ni kan, mungkin antara bahan-bahan yang diperlukan tak banyak pun sebenarnya. Tak banyak. Bahannya adalah antaranya butter, susu sejat, susu fresh milk, gula. Lepas tu kalau nak tambahkan cili padi, kalau nak pedas tambahkan cili padi lebih. Lepas tu dengan daun kari, itu je. Memang very simple. Very simple. Dan tempoh nak masak tu pun saya faham tak lama ya? Tak, untuk production agak lama kerana butterman ni nak sedap dia kena pekatkan. So nak pekatkan tu ambil masa yang lama. Pasal saya production banyak, so kita buat 1 minggu 3-4 kali macam tu berkawah-kawah, so kena masak memang lama. Wow. Tapi kalau untuk masak small scale untuk rumah, tak lama lah pasal saya restoran besar. Jadi kita masak banyak, lama masa untuk masak. Itulah tadi tengok masakan tu pun memang membuatkan saya yakin penonton pun terliur juga. Tapi jangan risau, sekejap lagi kita akan tanya lagi restoran di mana dan sebenarnya Alisa ada lagi satu resepi nak dikongsikan, betul tak? Ya, betul. Okey, tapi sebelum tu kita nak bersama dengan satu lagi video istimewa untuk peminat-peminat ketam di luar sana. Jom kita tengok. Okey, jom. Bertempat di Shah Alam, restoran Uncle Crab milik Noraza Abdul Aziz bersama suaminya merupakan salah satu restoran yang menyediakan pelbagai jenis menu makanan laut termasuklah ketam dengan harga yang berpatutan. Konsep restoran ni adalah konsep kita orang jual ketam. Selain pada tu kita orang ada juga jual seafood lambak, makanan laut yang lain pun ada. Lepas tu kita ada makanan ala Thai. Terdapat lebih 5 jenis menu masakan ketam. Antaranya ialah ketam masak ladi hitam, ketam masak telur masin dan yang paling mendapat permintaan ialah ketam kam hiong. Ketam kam hiong, sos kam hiong, rasa dia unik. Dia ada gabungan rempah, pedas dan ada udang kering. Selain itu, menu ketam Uncle Spices merupakan antara yang paling digemari ramai dan rasanya diolah sendiri oleh Noraza. Keistimewaannya adalah macam sos Uncle Spice tu adalah sos ciptaan saya sendiri. Lepas tu dia mempunyai rasa yang unik. Saya menggunakan campuran rempah. Boleh dikatakan gabungan daripada makanan Asia lah. Menariknya di restoran ini, mereka hanya menyediakan ketam nipah yang diperolehi dari Sabah, Kuala Selangor dan Indonesia. Stok ketam akan diambil seminggu sekali daripada peraih. Ini bagi menjaga kesegaran ketam. Kami menggunakan ketam nipah sebab selain daripada isi dia yang penuh, rasa juga manislah ketam nipah ni. Keenakan hidangan ketam di sini menjadikan ia popular dalam kalangan penggemar makanan laut bukan sahaja dari sekitar Kuala Lumpur, malah dari luar kawasan. Meskipun harga hidangan makanan laut seperti ketam agak tinggi, ia tetap menjadi pilihan rakyat Malaysia.
Saya masih lagi dengan Chef Asma. Resepi yang seterusnya ni memang cukup unik, terutamanya kepada anda yang sukakan bunga kantan dan juga petai. Resepi seterusnya ialah baby crab masak sambal kantan dan petai. Chef, susah ke nak buat, Chef, resepi ni? Senang je. Senang je. Macam mana tu, Chef? Okey, baby crab ni biasanya jual frozen ya. Basuh bersih-bersih. Lepas tu toastkan, bagi dia kering sikit. Sepatutnya ini pun kena toastkan, bagi dia kering. Bagi kering, Lepas betul. tu gaul dengan telur, lupa tadi. Masukkan telur sikit lah gaul untuk bagi lekatkan dia. Selepas tu campurkan tepung goreng ayam. Dia biasanya dia panggil tepung rangop lah kan. Tepung rangop. Goreng ayam tu Okey, kan. baik. Masukkan dalam tu semua. Kalau you all nak letak banyak pun boleh, sikit pun boleh ya. Janji sebati kan, gaul-gaul dia sebati macam ni. Selepas tu, okey. Dan panaskan minyak terus goreng. Okey. Goreng kena jadi macam ni lah. Berapa lama ya agak-agak, Goreng. Chef? Okey, tips dia untuk menggoreng dia biar bagi ketam crab ni bagi timbul. Dia punya ni, baby crab ni timbul atas permukaan minyak tu kan, dia macam timbul. Lepas tu angkat, bermaksud dia dah rangop. Okey, kalau dah timbul, dah warnanya lebih kurang begini, maksudnya dah siap lah ya, Chef. Ya. Oh, ni kalau bulan puasa ni seronok nak makan ni. Okey, Selain lepas daripada tu, Chef, seterusnya? Saya nak tumis untuk dia punya buat sambal dia ya. Sebab hari ni kita akan buat sambal bunga kantan ya. Ya. Jadi, ini adalah bahan-bahan kisar. Halia serai masukkan dalam ni. Okey, kisar dia bagi kisar kasar-kasar sikit. Jangan bagi halus Sebab nak nampak dia macam ada orang panggil seredak-seredak sikit. Macam tu. Itulah ada sedak-sedak dia tu yang buat sedap tu, Chef. Ni bawang Yang putih buat pun mahal sama. tu. Dia cincang juga ya. Jangan kisar, cincang sahaja. Masuk. Kalau boleh bawang putih tu lebih sikit lah dalam satu labu tu, bagi aroma dia naik sikit kan. Ya, Chef. Selepas tu masukkan bawang merah ni. Bawang merah yang besar ya. Bawang merah tu. Okey, Bawang baiklah. Bombay yang besar tu. So, lepas tu tumis bagi dia naik wangi tu. Lepas tu masukkan, ini adalah bahan kisar iaitu cili merah. Cili merah yang besar tu, besar tu, lebih kurang Okey. dalam 5 biji ya. Kalau sekilo crab tu saya pakai atau 5 ataupun 6 kisar dia. Kisar hanya cili itu sahaja, tak perlu dan campur apa-apa? kalau nak cili padi pedas, masukkan cili padi sikit. Okey. Tetapi mesti kisar kasar. Jangan kisar halus ya. Kisar Biar kasar dia dan ada- tumis ataupun? tumis masuk sekali dah. Okey. Nah, kan masuk je sekali dalam tu. Selepas tu, okey. Selepas tu bagi dia orang kata garing sikit kan. Agak-agak berapa lama tu kita nak kalau nak tumis? garing tu lebih kurang dalam 15 minit tu nampaklah dia punya ni kan. Nak bagi dia pecah minyak, Ya, nak bagi dia pecah sebati minyak. ya. Selepas tu nak bagi dia pecah minyak biar dia sebati. Tapi sebenarnya sebab kita nak syuting sekejap je kan. Tunjuk sekejap je. Jadi tadi saya dah tumis tadi bahan-bahan kisar sikit dengan minyak, cili tadi kan. Bagi dia dah masak lah lempah dia ni kan. Okey. Kalau katakanlah penyediaan kita di rumah ya, kita panggil ni adalah ibu sambal. Kita buat awal-awal. Kalau tak suka baby crab, masuklah ketam bunga ke, ketam nipah ke. Apa-apa kan. ketam pun sesuai ya, Tak Chef? kisah. Okey, boleh je masuk je apa-apa. Jadi, okey, biasanya kan, kalau you nampak macam dia kering sikit, you boleh tambah air. Tapi yang ni dah okey dah. Jangan tambah air sebab kita nak buat dia kering je. Ini dia punya rahsia dia. Kita tak pakai asam jawa, asam gelugur apa ya. Kita pakai limau nipis sahaja ya. Nak masam, bubuhlah ikutlah cita rasa masing-masing ya. Kalau nak masam lagi boleh bubuh lebih lagi. Kalau Chef, kalau baby crab ni kan selain daripada masak cili, apa lagi yang sesuai? Sebab biasanya kalau kita lihat makan dengan pasta pun ada juga kan. Masak black pepper pun sedap. Okey. Kalau Chef, kita tengok ada orang buat burger lagi baby crab ni sebab memang hanya untuk digoreng kan baby crab ni, Chef. Bagi dia garing. Memang sesuai dengan menu-menu yang digoreng sahaja. Okey. So sebab isi dia tu kan lembut sikit kan. Goreng tu dia rangop. Dengan dia punya ni pun boleh dimakan ya. Oh, belum puasa lagi kan. Belum makan lagi. Itulah. Ni memang sesuai menu nak berbuka nanti. Okey, ini dia punya superstar juga. Okey, superstar ni kalau you all suka petai, letak petai. Kalau tak suka petai, tak payah letak petai ya. Jadi masukkan kalau rasa sukalah, masuk je. Okey, kalau suka jering, letak jering. Okey. Pun boleh, tak ada masalah.
Baiklah. Yang ni lepas tu, okey nampak tak dia dah naik minyak apa semua, bubuh masukkanlah baby crab. Wah. Ni sedap ni kan. Aha. Okey. Chef, kalau ada Ya. orang dia tak suka nak sekalikan kan, kalau dia nak guna kuah ni untuk cicah je boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Buatkan cair sikit. Tapi memang sedap. You nampak tak ni? Nampak, Itu Chef. yang saya kata Saya kasar bahaya ni tengah sikit tu. lapar sangat ni. Dan ini adalah penambah aroma kita sebab nama dia apa? Kantan. Kita Ya, letak bunga kantan. Bunga kantan kan. Masuk bunga kantan dalam. Letak banyak-banyak lagi sedap ni kan. Banyak khasiat dia ya. Kalau dah ada bunga kantan, nak lagi menambahkan aroma, mesti ada daun. Kesum. Ya, pandai. Alhamdulillah. Nasib baik lulus. Okey. Sebab saya selalu makan laksa, Chef. Ya, orang Kedah, orang tahu. Okey, nampak dah siap dah ni Dah boleh hitam. Mudah saja sebenarnya ya, walaupun cukup unik resepinya, tetapi memang cukup mudah dan tak mengambil masa yang lama sekalipun. Baiklah, tadi di awal tadi Chef juga ada masak sup ketam Thai. Dah siap dah pun. Masih panas lagi. Okey, ini apa Chef? Itu kerutuk ketam. Okey. Kerutuk ketam. Okey, baiklah. Ada beberapa menu dekat sini dan dah siap pun. Baiklah, Chef boleh kongsikan tak dekat penonton-penonton wanita hari ini, laman media sosial Chef sendiri. Mungkin Chef ada kongsikan tip-tip selain resepi-resepi juga dekat situ? Okey, laman sosial media saya adalah Chef Asma Kitchenware. Chef Asma Kitchenware. Dan satu lagi saya ada buat special buku tau. Mulakan bisnes makanan dari rumah di musim PKP. Special sangat. Dalam ni ada tip, ada trik dan ada juga resipi-resipi kita share. Okey. Baik. Terima kasih banyak Chef. Banyak manfaat kita dapat pada hari ini kan. Kita bukan sahaja belajar resepi tetapi juga cara-cara nak pilih yang segar dan juga cara untuk bersihkannya. Baiklah, kami ada lagi menu ketam yang ingin dibawakan kepada anda, tetapi kami ingin berehat dulu seketika. Kembali selepas ini.